Zah. Boleh ke? Pukul 3 juga. Pukul 3 kot. Sebab tu lambat kan ni. Pukul 3 Alright. Tak sampai 2 jam kot, mungkin sejam. Sejam setengah macam tu, tengoklah. Okay, lebih kurang lah. Okay. Sebab saya nak briefing pasal assignment juga. Okay, saya nak briefing sikit pasal assignment juga. Ada assignment kan? So saya nak bagilah. Okay. We are going to topic 4 today. Okay. We are going to topic 4 today. Kalau ada soalan apa-apa pasal electrochem yang tak boleh buat, boleh tanya lagi. Your UPS until electrochem sampai electrolytic cell. Okay, sampai Q sama dengan IT semua. So make sure prepare lah. Okay. So kalau along the way ada soalan yang keluar tak boleh buat, apa-apa tanya. Okay. So, your topic 4 adalah bermulanya organik kamu. Okay. And bermula lah chapter ni, we are going to talk about organic until the end of the semester. So, good news adalah almost no calculation. Tapi kita kena banyak melukis. And the only one way, okay, not the only way, the only one single way to be extremely good in organic is pick up your pen and start drawing. Alright, benda yang kita akan buat senang je. Kita akan lukis hidrogen, kita akan lukis carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Kita akan lukis benda ni. Tapi kamu tak akan pandai kalau kamu tengok. Kamu kena lukis. Okay? And that is one thing. One good thing adalah kita akan belajar benda ni sampai hujung sem dah. So kalau kamu kata carbon 4 ikatan, kita akan belajar carbon 4 ikatan sampai hujung sem. Benda yang sama akan duduk ulang. Okay? Asas organik adalah sama. Basic organik adalah sama. Tapi kamu kena sangat mahir dengan basic organik so that kamu tahu perubahan yang berlaku tu kat mana. Sebab soalan dia boleh jadi as simple as saya ada 3 carbon dan teacher ubah dia jadi 4 carbon. Dan soalan dia dah lain dah. Nampak? Soalan dia nampak lebih kurang sama. Tapi dah lain dah. Get what I mean? Alright? So, dia takkan ada soalan yang repeat. Tapi untuk saya, dia tak susah sebab asas organik adalah sama. As long as kamu tahu apa yang kamu nak tengok, kamu tahu apa beza dia, kamu akan survive. Alright? Siapa yang ada mindset organik susah? Sayang, kalau tak ada organik, saya tak jadi cikgu kimia. Saya gagal dah degree saya. Senang. Organic is the easiest thing. Bayangkan kamu akan belajar carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Kamu ulang benda basic ni sampai berapa minggu lagi? 8 minggu lagi, 7 minggu lagi. Kamu akan ulang benda yang sama untuk 7-8 minggu. Untuk 2 bulan kamu duduk lukis carbon, hydrogen. Takkan tak pandai. Betul? Alright. Mindset tu buang sikit. Organic jadi susah sebelum ni sebab Miss Wong tak ajar lagi. Okay? Senang. Sangat senang. Do me one favor. 2 favor. Do me 2 favor. Pegang pen, start lukis. Bila saya buat sama-sama. Conteng sama-sama. Okay? Yang tu pertama. Saya tak boleh buat apa sebab kamu tengah belajar online. Kalau kamu belajar face to face, saya boleh nampak kamu buat ke tak buat. So, kena lukis, kena pegang pen, kena buat sama-sama. Jangan tengok. Dia bukan macam formula, dia bukan macam calculation. Oh, formula ada dalam nota. Tak apa, nanti saya tengok. Yang ni saya bagi contoh lain, soalan lain, dia akan jadi soalan lain. Okay? So, tolong pegang pen, tolong buat. Yang kedua, bila kita belajar organik, dia banyak keadaan yang kalau macam ni, boleh tak Miss Wong? Dia banyak keadaan macam, if like this, jadi apa? If like this, boleh tak? Kalau ada soalan kalau tu, sila buka mic dan tanya. Kadang-kadang kalau tu betul, saya terima, saya okey, saya jelaskan. Kadang-kadang kalau tu akan jadi hang tawa kalau hang tu kan. So kat sini saya tak nak cakap, oh kalau if tu sebelum ni saya cakap kat calculation, saya akan cakap kalau if tu salah dah hang buat balik. Kat sini saya tak nak cakap macam tu sebab memang ada possibility lain. Bayangkan soalan kamu boleh berubah dengan hanya susunan sahaja. Betul? So dia akan ada banyak if. If macam ni jadi apa? If macam ni jadi apa? So kalau ada soalan kalau-kalau tu, tolong tanya. Jangan simpan. Jangan duk rasa betul. Okay? Please ya. So, that is the basic of organic. Kita akan ada 4.1 until 4.4. 4. Sampai esok kita akan sampai kat 4.3 kot. Okay, saya akan ajar sampai 4.3. Hari Jumaat kita akan habiskan 4.3 dan 4.4. So, hari ni kalau boleh saya nak masuk 4.1 dan saya nak masuk sedikit 4.2 lah. Okay, kalau boleh. So,
The basic of it adalah molecular formula and structural formula. Okay, so apa benda molecular formula? Molecular formula adalah the total number of atom yang kamu selalu tulis like this. Yang kamu selalu jumpa CO5, H10, betul? Yang kamu jumpa selalu ni. Ataupun C5H12, ingat benda ni? CnH2n, CnH2n plus 2, betul? Cuma sekarang kita tak belajar setakat ni lah, kita akan belajar lebih lagi. Kita akan ada CnH2n plus 2 oksigen. Kita akan ada CnH2nO sebab kita akan belajar banyak lagi formula functional group. Okay, kita akan belajar banyak lagi kumpulan-kumpulan dia. So, molecular formula, apa yang teacher nak cakap kat sini adalah diorang akan ada same number of atom. Bahasa pasar kamu. Bilangan karbon, bilangan hidrogen, bilangan oksigen, klorin, nitrogen, bilangan dia kena sama. Okay, bilangan dia kena sama. Structural formula, okay, adalah cara menulis. Okay. Apa maksud saya sekarang? Sekarang kita ada same number of atom. Dan saya nak cakap satu lagi yang sama. Bukan setakat same number of atom, kita even ada same arrangement. Saya ada susunan yang sama. Okay? Apa maksud same arrangement? Contoh, satu yang kamu biasa jumpa, sangat biasa. Kamu selalu jumpa alkohol. Betul? Alright? Apa maksud same arrangement? Tapi yang berbeza adalah cara menulis. Yang ni yang berbeza. Apa maksud cara menulis tu berbeza? Kalau tadi saya letak dia dalam bentuk condense, kita panggil bentuk ni adalah bentuk condense. Teacher boleh lukis benda yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza. Saya kembangkan dia. Okay? CH3, saya kembangkan dia. Lepas tu teacher ada CH2, kita kembangkan dia. Lepas tu saya ada CH2 lagi, kita kembangkan dia. Lepas tu saya ada OH, kita kembangkan dia lagi. First question, adakah diorang berbeza? Diorang sama. Sebab apa? Same arrangement, same number of atom. Bilangan karbon sama, 3 biji. Bilangan hidrogen sama, 8 biji. Bilangan oksigen sama, 1 biji. Okey, selesai yang tu. Susunan pun sama. CH3, CH3, CH2, 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 OH. Even susunan pun sama. Apa yang berbeza? Satu benda je yang berbeza kat sini yang kita nak belajar untuk jam pertama. Bila belajar masuk tadika, benda pertama hang masuk tadika belajar apa? Cara menulis. Betul? Cikgu kamu pegang tangan, tulis A macam mana? Beza kat sini aku tak pegang tangan lah. Hang tulis sendirilah. So the very first thing in organic adalah apa yang kita nak belajar? Cara nak tulis. Tu je. Okay? So soalan saya sekarang, ada reaction tak? Kita tak masuk reaction apa-apa lagi sayang. Nampak tak? Saya tak ada A tambah B jadi C. Tak ada apa-apa perubahan lagi. Kita hanya salin balik. Alright? Kita basically hanya salin balik. Dan kita ada tiga cara nak tulis. Alright? Benda ni benda asas. Kamu kena faham. Kamu kena faham cara tulis ni betul-betul sebab yang ni lah yang akan keluar dalam exam. Kalau kamu tak faham cara tulis ni, kamu tak boleh nak jawab soalan dah. Okay? Especially condense. Yang ni yang kita akan sangat banyak guna dalam soalan. Dua ni pun kita guna juga. Okay? Tapi yang ni lah antara yang budak akan, soalan akan banyak keluar. Biasa pun kamu jumpa soalan macam ni, betul? Okay? So, kita ada tiga cara. Saya nak bagi summary je. Yang ni ayat-ayat ni baca sendiri. Dalam condense, basically we group them together. Okay? Apa maksud condense? Kita padatkan dia. Alright? Kita padatkan dia. Dan macam mana nak padatkan dia? Kita tak tunjuk, kita jangan tunjuk not showing single bond. Single bond kita tak tunjuk. Tu cara kita padatkan dia. Alright, itu cara kita padatkan dia. Tapi kita boleh tunjuk, kita boleh show double bond, kita boleh show triple bond. Dua ikatan ni sahaja kita boleh tunjuk.
semua single bond kita kena hilangkan. Okay? Maksud dia, kita tengok sikit ya. Kita compare terus. Nampak tak CH3? C, H1, H2, H3 carbon ni punya. Dia pegang single bond. So apa yang kita buat, kita hanya padatkan dan hilangkan single bond tu jadi CH3. Itu je kita buat. Alright. Dan kita ada lagi single bond. Single bond antara carbon dengan carbon. So single bond antara carbon dengan carbon, nampak tak single bond tu kita tak tunjuk. Kita letakkan di C terus. Okay. So apa yang kita buat kat sini, satu benda je. Kita padatkan dengan hilangkan single bond. That's it. Okay. Alright, kita akan bincang detail lagi. Next. Perasan tak kita ada bracket? Saya bagi struktur yang sama ya. So kita tengok. Apa maksud bracket? Bracket bermakna C punya. Carbon depan punya. Dia punya. Okay. Alright, bila ada bracket adalah dia punya. Saya nak tunjuk kalau tak ada bracket. Apa maksudnya kalau tak ada bracket? Kalau Miss Wong hanya tulis macam ni dan kamu lupa nak letak bracket. Kamu tak letak bracket. Saya kembangkan yang ni Saya nak lukis. Sage trigger standard, kamu akan kembangkan. Kalau kamu tak ada bracket, dia bermakna CH, dia punya, Cl, CH2. Faham maksud saya? Alright, nampak penting bracket tu? Okay, so dia kena ada bracket untuk tunjuk dia adalah carbon sebelum punya. Nampak? Carbon ni punya. So kalau tak ada bracket, bila kamu tak ada bracket, saya akan lukis macam ni. Ni salah. Alright, so faham bracket tu betul-betul. Okay, kena, sebab yang ni tak susah. Dia paling susah sebab dia ada bracket je. Okay, so selesai yang ni stage 2, stage 3 tak ada apa. Kita jangan tunjuk single bond. Kita akan boleh tunjuk double atau triple bond. Tapi single bond tak boleh tunjuk. Kita akan padatkan semua benda sama. Dan saya nak tanya satu. Dalam proses ini, alright, dari sini ke sini, ada perubahan bilangan karbon, hidrogen dan apa-apa tak? Tak ada tau. Kita tak ada ubah apa-apa sayang. Kita salin balik je. Alright, kita hanya buat proses salin balik. Dan dalam proses ini, kita bergerak ke expanded. Kita guna expanded tadi. Apa maksud expanded? Lagi senang. We show everything. Dalam expanded, you expand everything. Kita tunjuk semua benda. Okay? Kita tunjuk semua ikatan yang ada. Kita tunjuk semua atom terikat macam mana. We show everything. That's it. Okay? Therefore, kat sini saya nak tunjuk. Saya rasa dalam nota saya pun ada silap. Sebab bila saya lukis dengan sistem, sistem akan keluar OH terus. So saya nak betulkan. Tengok kalau ada OH dan dia adalah di bawah expanded, kita tak boleh letak OH macam ni. Sebab OH sebenarnya adalah O, single bond, H. Okay? Sebab apa? Kenapa saya tunjuk macam ni baru betul? Because you need to show everything. Semua ikatan kena tunjuk. Yang budak akan selalu buat salah adalah di OH. OH kena tunjuk O single bond H. Kalau expanded. Okay? Alright. Expanded biasanya tak jadi masalah lah. Alright. Biasanya expanded tak jadi masalah. Tapi jangan biasakan sangat dengan expanded sebab dia bazir masa. Dan bayangkan kalau dia ada 6 carbon, 7 carbon dan hang nak lukis expanded. Hang tak pening kah? So kena belajar juga cara nak tulis yang lain. Okay. Next, skeleton. Okay, yang ni a bit of tips. Apa yang kita buat? Kita akan hide carbon and hydrogen. Kita akan hilangkan, kita akan sembunyikan carbon and hydrogen. Okay, kita akan sembunyikan carbon and hydrogen. Next. Setiap titik ini, setiap hujung ini adalah satu carbon. Setiap hujung ni, setiap corner ni adalah sebenarnya satu carbon. So that is actually carbon, 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 carbon. Setuju? Kalau setuju, Miss Wong nak tanya, satu line sebenarnya berapa carbon? 2. Betul? 2. Sebab selalu budak akan buat macam ni tau. 1, 2, 3. Padahal bukan 3 kat sini. 4. Jangan kira line. Kita bukan kira
garis yang kamu lukis. Kita kira hujung corner yang wujud. So dalam satu line sebenarnya 2 carbon. Faham? Okay. Dah selesai. Next, kalau satu line adalah 2 carbon, satu carbon maksimum berapa ikatan? 4. 4. Carbon standard 4 ikatan. Bagi tips sikit lah. Alright, carbon standard adalah 4 ikatan. 4 bonds. Bagi carbon, tulis carbon dulu, sorry. Okay, carbon standard adalah 4 bonds. Hydrogen standard adalah 1 bond. And oxygen standard kalau tak ada charge, tak ada apa, adalah 2 bonds. Apa lagi? Nitrogen kalau tak ada apa, kalau tak ada charge, tak ada apa, standard adalah 3 bonds. Chlorine, fluorine, iodine, bromine semua adalah 1 bond. Again, kalau tak ada charge, tak ada apa-apa. Semua yang saya bagi ni neutral. Apa lagi? Sepanjang kita belajar, ada lagi saya bagi tahu lah. Setakat yang kita jumpa basic yang ni je lah. Okay. So, bila kita tahu carbon standard 4 ikatan. Dan tadi kita tahu in skeletal kita akan hilangkan carbon dengan hydrogen. Betul? Alright. Sayang, macam mana nak tahu carbon yang pertama? Saya letak nombor sikit nak bagi nampak. Macam mana kita nak tahu carbon pertama ni pegang berapa ikatan lagi? Berapa hydrogen lagi? Senang je. Tengok dia pegang berapa ikatan. Satu carbon 4 ikatan standard. Dia dah pegang 1 ikatan. So, 1 dadang. Tinggal berapa lagi? 3. So, 3 lagi itulah hidrogen kamu. Alright, 3 itulah hidrogen kamu. Nampak? Alright. So, carbon kedua, kita bergerak sikit. That is your carbon nombor 2. Saya letak, dalam exam jangan letak nombor. Nampak tak pijak gila. Alright, dalam exam jangan letak nombor. Kita akan belajar letak nombor tapi bukan cara ni. Alright, ni adalah untuk mengajar sahaja. Saya nak tunjuk carbon mana. Alright, so carbon ni sekarang dia dah pegang 3 ikatan. Alright, 1 pegang Cl, 1 pegang carbon, 1 pegang carbon. Dia dah pegang 3 ikatan. 4 tolak 3. 1. Apa yang susah organic way? Tulis carbon, awak tak belajar ABC. Nombor yang paling jauh hang kira sekarang 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Awak 4 tolak berapa tak lepas kah? Senang weh. Sangat senang. Okay, sangat senang. So make sure jangan buat careless. Make sure kira betul-betul. Sebab yang akan menyebabkan kamu salah bukan carbon, bukan oksigen. Yang akan menyebabkan kamu salah adalah hidrogen. Sebab 1 hidrogen tertinggal atau 1 hidrogen terlebih, kita akan pangkar dah. Faham? Okay. Therefore, next question. Carbon ini. Carbon ni, carbon bawah ni. Berapa hidrogen? Berapa hidrogen yang dia perlu ada lagi? 3. Cukup? 2. 2 lagi, betul. Dia perlu 2 lagi. Alright, dia perlu 2 lagi. Sebab dia ada 2 ikatan. Alright, next. For this one, carbon ni, berapa lagi hidrogen? 1, Fadila kata 1. Alright, Kamara kata 1. 1. Nampak? Alright. Organik ni, budak banyak salah faham. Budak selalu akan rasa organik kena banyak hafal. Organik kena faham dia. Tak payah hafal. Kamu tak boleh, kamu tak mampu nak hafal. Kamu tak akan dapat soalan yang sama. Okay, sebab saya ubah satu carbon, dia dah jadi soalan lain dah. Nampak? Saya ubah susunan, dia dah jadi benda lain. Jangan hafal, fahamkan dia. Cuba fahamkan dia. Okay? So, that is the way that we calculate the hydrogen. And kita boleh bergeraklah daripada skeletal kepada expanded kepada your contents. Okay? Saya nak buat latihan terus supaya kita tengok, kita nampak. Semua contoh yang saya bagi ni adalah contoh dalam latihan nota kamu. Ada jadual besar-besar tu kan? Saya bagi, saya rasa 2 page kot jadual tu. Alright? Saya pick daripada situ. Ada yang saya akan bincang, ada yang kamu cuba buat. Kalau tak dapat, boleh bagi tahu. Okay? Kalau tak dapat, bagi tahu. So, yang ni, kita nak bincang. Antara yang saya nak bincang, kenapa saya pilih condense ini. Kalau malas nak cari soalan, boleh salin je. Kenapa saya pilih condense ni? 1, sebab ada bracket lah. Okay, saya nak bincang yang ada bracket. Okay. So, apa maksud bracket ini? CH3, 3.
CH3 means saya ada 3 biji CH3. Dan tadi Miss Wong guna ayat, bracket adalah orang depan punya. Betul? Perasan tak depan dia tak ada siapa? Kalau bracket duduk di hujung, kiri kanan, dan dia adalah orang sebelah punya, tak semestinya depan atau belakang. So saya nak kamu fokus sangat-sangat pada carbon ini. Pada carbon ni. Perasan tak carbon ni sekarang tak ada hidrogen? Perasan tak? Bila dia tak ada hidrogen, bermakna dia tak cukup ikatan tu. Kenapa dia tak ada hidrogen? Sebab dia, carbon merah ni, dia terikat dengan 3 CH3 tersebut. Nampak? Dia punya, CH3 ni adalah dia punya. Tu maksud dia. Nampak? So, saya nak mula lukis expanded, tapi teacher nak mula lukis expanded dengan carbon ini. Dengan carbon yang warna merah ni. Carbon yang kita ada arrow ni. So, teacher mula dengan dia. So, dia pegang 3 CH3. So, kita pun expand lah 3 CH3 ni sayang. Kembangkan je, tunjuk ikatan, tak ada apa, tak payah guna otak pun lagi. Alright, otak guna esok. Hari ni salin balik ya. Hari ni pun guna otak juga, jangan tak guna otak. Hari ni kira 1, 2, 3, 4 lah. Okey, cukup 1, 2, 3, 4. Selesai. Okey. Lepas tu, kita bergerak. Kita bergerak daripada carbon biru ini, bergerak ke CH2, CH2, CH2. Cara saya buat, saya pesan kat budak, saya akan lukis satu dan saya lengkapkan. Sebab apa saya lukis satu dan saya lengkapkan? Sebab ni adalah proses salin balik. Kita tak ada reaction lagi, betul? Kita tahu dia takkan berubah. Kalau kita tahu dia takkan berubah, kita salin terus dan bagi cukup terus. Salin balik dari satu sehingga akhir. Untuk soalan macam ni, tolonglah jangan buat cara ni. Jangan buat cara ni. Oh, dah letak, dah kira, lepas tu nak letak H. Jangan buat cara ni. Cara ni kita akan guna kalau kita ada reaction, kita nak cari perubahan kat mana. Tapi sekarang saya tak ada reaction. Saya hanya perlu salin balik. So, bila saya salin balik, saya salin sungguh-sungguh. Salin je lah. Betul? Salin je lah. Alright. Dah selesai. Kita bergerak pula kepada next. Kita bergerak kepada yang this one. C double bond O. So, macam saya cakap, kita salin, kita letak terus double bond O tu. Tak payah fikir. Alright. Sambung dengan nitrogen. Seperti yang dijanjikan, nitrogen ada 2 H. Letak 2 H tu. Nampak? Senang? Okey, sangat senang. Satu benda je. Satu je. Jangan malas. Check betul-betul, buat betul-betul, guna jari. Tuhan bagi 2 tangan kan? Guna. Kalau tak, saya dia ambil balik. Move from the left to the right. Tunjuk satu-satu yang mana saya dah lukis, yang mana saya tak lukis. Move satu-satu. Okay? Jangan tamak. Next, kita nak bergerak ke skeletal. So, how do I draw skeletal? Remember, one line in skeletal adalah 2 carbon. Betul? So, kita cari 2 carbon yang kita nak mula tu. Let's say we start off this 2 carbon. Kita cari 2 carbon yang kita nak mula tu. Kalau saya nak mula dengan 2 carbon ni, so this is my first line. So, untuk case ni, saya letak nombor sebab saya nak kamu nampak. Carbon 1, carbon 2. Sama macam tadi, jangan lukis terus, kita selesaikan apa yang ada tu dulu. Selepas carbon 2, alright, jangan bergerak straight lagi. Carbon 2 ada CH3 atas, ada CH3 bawah. So, apa yang kamu buat? Kamu selesaikan carbon 2 dulu. Alright, kamu selesaikan carbon 2 dulu, kamu letak line. Kamu letak 1 CH3 atas, 1 CH3 bawah. Okay, boleh? Selesaikan dia. Next, kita bergerak pula. Untuk ni, kita ada 1, 2, 3. Ada 3. So, bergeraklah. 1. Alright, ni carbon nombor 3. Kita letak nombor lah kalau tak nampak. 3, 4, 5. So, yang ni 3. So, naik daripada 3, kita bergerak ke 4.
That is our 4. Daripada 4 kita turun jadi 5. So that is our 5. Okay, nampak? Selesai. Lepas tu kita move on lagi. Apa lagi yang kita ada? Kita ada C double bond O. So apa yang kita buat? Ni adalah carbon nombor 5. Ni adalah carbon nombor 6. So dia kena ada satu line lagi. 6. That is our 6. Okay. Ada double bond O. Selesaikan setiap carbon tu sebelum move on kena selesaikan dia. Double bond O. Letak double bond O. Okay. Lepas double bond O dah selesai carbon 6. Jumpa nitrogen. Turun. Jumpa nitrogen. Okay. Nitrogen kat sini ada option. Nak tinggal sebagai N pun boleh sebab kita nak hilangkan H kan. Alright. Tapi H yang kamu wajib hilangkan, yang kamu wajib simpan adalah carbon and hydrogen yang duduk pada carbon. Bermakna kalau if kamu nak tunjuk H2, boleh. Untuk nitrogen, oksigen atau orang lain. Tapi carbon punya H wajib hilang. Okay. Carbon punya H wajib hilang. Kalau soalan tak bagi H2. Soalan buat jahat, dia tak bagi H2. Dia letak N je. Kamu kena tahu dia ada H2. Alright, kamu kena tahu dia ada H2 sebab kamu tahu nitrogen pegang 3 ikatan. Faham? Sebab tu saya ajar juga. Kamu kena tahu dia adalah H2 sebab dia kena pegang 3 ikatan. Setakat ni. Okey ke? Nampak ke kita sebenarnya salin balik je? Alright, saya harap kamu nampak benda tu sangat senang. Okay, jangan buat silap kat situ. Tu je. Alright, next. Takkan soalan senang je kan? Kalau kamu perasan soalan senang-senang, saya tak ambil yang saya ambil soalan yang selalu budak buat salah. Okay, next yang kita nak bincang, bracket depan selesailah. Kamu nampak dah bracket depan. Yang saya nak bincang bukan bracket depan. Nampak tak saya ada bracket besar? Dan dalam bracket besar tu sayang, nampak tak ada bracket lagi? So, kita ada bracket in the bracket. Kita nak bincang yang ni. Okay. So, standard. Kita mula balik dengan carbon yang kita nak mula. Sekali lagi, dia adalah CH3 2 sebab dia adalah carbon ni punya. Alright, dia adalah carbon ni punya. Alright. So, saya mula dengan carbon ni. That is my carbon. Pegang 2 CH3. So, kita pun kembangkan 2 CH3. Standard, kembang. CH3 1, CH3 kedua. Alright. Dan carbon ni, carbon warna merah tu tetap tak ada hidrogen. Carbon warna merah tetap tak ada hidrogen. So, siapa lagi seorang kawan? Kita tengok bracket besar dulu. Kita kena baca dari bracket besar dulu. Bracket besar adalah nitrogen. Mula dengan nitrogen. So, carbon ni memegang nitrogen. Nampak? Nitrogen ni siapa punya? Nitrogen ni carbon punya. Sebab dia duduk di bracket besar. So, this one pegang nitrogen. Sayang, nitrogen standard berapa ikatan? 3. Dah pegang 1 dengan carbon. Selesai 1. Satu lagi? Yang kedua? Hidrogen. Yang kedua? Hidrogen. Betul. Yang ketiga? CH2. CH2. Ingat tak dia ada bracket dalam bracket? Kalau bracket besar tadi menunjukkan nitrogen adalah C kat depan. So, bracket kecil menunjukkan carbon ni siapa punya? N punya. Nampak? Bracket in the bracket. So, CH2 tu sebenarnya adalah N punya. So, sambunglah dengan CH2. CH2 sambung dengan CH3. Sayang, are we still together? Nampak ke? Boleh ya? Alright, jangan kalut. Next. Okay. Boleh move on.
Dah start tengok atas dah. Alright. Next yang kita nak tengok C2H5. Okay. Yang ni saya hanya bagi sebagai soalan. Dalam exam kalau kita yang tulis condense, kamu tak boleh buat C2H5. Saya nak pesan sekali lagi, kamu tak boleh tulis dalam bentuk ni. Bentuk ni hanya boleh diberi sebagai soalan sahaja. Okay? Memang tak ada. Soalan boleh bagi tapi kami tak boleh tulis. Oh yes, memang tak ada. So jadi cikgu lah supaya kamu boleh balas dendam. Saya serius lah. Jangan letak. Sebab bila letak, salah. Apa maksud C2H5? C2H5 bermakna karbon ni, karbon merah, perasan tak karbon merah yang tak cukup sekarang? Kan tadi kita still cerita pasal bracket tau. Saya nak padam balik. Kita tadi cerita pasal bracket. So semua ni masih adalah karbon punya. Betul? So karbon tu sekarang bersambung dengan C2H5. Dia sambung lagi. So sambung C2H5 tu macam mana? C2H5 tu akan disambung dalam bentuk ni. C2 adalah C2 straight. H5 bermakna hidrogen dilengkapkan. Kamu akan perasan dia adalah H5. Nampak? Alright. Tapi kalau dalam exam kita nak tulis benda ni, kita hanya boleh tulis CH2, CH3. Kamu tak boleh tulis C2H5. Faham? Saya ajar sebab soalan pernah keluar, sebab tu saya ajar. Tapi kalau kita yang buat, tolonglah saya jangan buat cara tu. Nampak tak bijak? Alright, jangan buat cara tu. Memang kita bangkah. Okay? So far. Boleh? Sebab yang ni akan penting, sayang. Biasa baca soalan organik kan? Soalan akan keluar dalam bentuk macam ni. So faham condense adalah sangat penting. Alright, faham condense, boleh lukis balik. That is very important. Itulah soalan kamu di depan nanti. Alright, make sure boleh buat. Next, kita nak pergi kepada skeletal. Sama, skeletal kita kena pilih karbon yang kita nak mula dulu. Sentiasa pilih karbon yang kita nak mula dan kita kena pilih 2 karbon dan saya malas nak fikir. Saya jenis malas gila nak fikir. Saya sentiasa pilih karbon yang duduk kiri. Alright, saya sentiasa pilih karbon yang mula duduk kat kiri. So sama, saya nak cuba bagi nombor sebab tu saya nak kamu nampak. So that is my 1, 2. Okay, that is my 1, 2. Sama, kita selesaikan dulu sebelum kita move on. Okay, kita selesaikan sebelum kita move on. So, atas ada CH3. So, saya pun letaklah atas ada CH3. 1. Okay, selesai atas punya CH3. Bawah ada apa? Bawah saya ada N. So, saya turun ke bawah. Saya ada N. Lepas N, tengok lepas N ada apa? Lepas N ada 2 C. Lepas N ada 1. Alright. 2. Nampak 2 C-nya? Okay, ngangguk. Good, good. Alright. Dan baru kita balik kepada karbon nombor 2. Cari balik karbon nombor 2 kita. Karbon nombor 2 kita tak lengkap lagi. Ada sambungan di belakang 2 karbon. So, sambunglah 2 karbon di belakang tu. Okay. So, kita akan sambung. 1, 2. Inilah 2 karbon di belakang. 3, 4. 3, 4. Best kah? Senang kah? Saya tak fikir apa lagi. Salin balik. Boleh salah ke weh? Soalan dah bagi tahu dah susunan dia macam mana. Han tulis balik tapi Han salah. Han tak rasa macam bodohnya aku. Macam itulah. Sila rasa kalau tak boleh buat. Dia akan banyak cerita pasal careless. Dia banyak isu adalah careless. Betul? Dia bukan benda susah. Dia bukan benda susah. Dia careless. So bila buat soalan macam ni, satu je. Jangan kalut. Jangan salah kat sini. Sebab soalan exam kamu akan bermula, dia bagi. Alright, let's say soalan exam kamu akan bermula the compound. Alright, dia pun bagilah compound tu adalah CH3, CH2, lepas tu bracket CH, bracket apa? Bracket CH2, CH3, bracket bla 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 sama. This compound react with bla bla bla. Bayangkan kamu kembangkan dia dari awal dah salah. Hang rasa reaction bawah hang ada betul tak? Alright.
Boleh? Sangat penting. Get this right and jangan kalut. Dia tak susah. Just jangan kalut. Okay? Alright. Soalan ni saya rasa tak ada apa. Cuma yang saya nak tunjuk kat expanded ni adalah yang saya dah bincang tadi sebab saya memang tak nak bincang soalan ni. Expanded kena tunjuk OH. Tu je lah. Okay? Alright. Expanded kena tunjuk OH. Si OH tak ada apalah. Kalau aku duk bincang soalan ni hampa tidur je kat aku weh. Hampa buat sendiri lah. Alright. Soalan senang. Saya nak buat yang bawah. Okay, saya nak buat yang bawah. Apa benda lah Miss Wan nak bagi ni. Saya nak buat yang bawah. Okay. First and foremost, do me one favor. Jumpa tak structure di bawah, dia ada satu ring. Dia ada satu cyclic. Tengok betul-betul. Jumpa tak dia ada satu cyclic? Jumpa dah? Jumpa dah? Okay, nampak? Nampak dah kat mana? Dia ada satu cyclic kat sini. Perasan? Okay. So, saya tak nak bergerak ke condense dulu. Asyik bergerak semua nak buat condense je. Kita nak bergerak ke skeletal dulu. Let's see this one. Okay. Dan untuk soalan ni, saya nak kamu mula pada cyclic. Kenapa saya nak kamu mula pada cyclic? Saya nak insist satu benda. Bila dia adalah cyclic, dia kena kekal dalam bentuk cyclic. Kalau dia adalah ring, kalau tak suka perkataan cyclic, kita panggil dia ring. Kalau dia adalah dalam bentuk ring sayang, dia kena dan wajib kekal dalam bentuk ring no matter di mana-mana cara penulisan. Sebab kita tak buat reaction. Betul? So saya nak mula, that is my 1, 2. Carbon 1, 2. Okay. And then, kita bergerak ke 3. Ni carbon 3 saya. Dan lepas kamu dah pandai sikit, aku tak ajar macam ni dah weh. Hari ni jam pertama aku ajarlah satu-satu. Lepas ni aku lukis je. Tak dapat lah. Ni carbon nombor 4. Betul? Nampak tak dia sambung dengan siapa? Oksigen. Oksigen sambung dengan karbon pertama. Oksigen sambung karbon nombor 4. Are we together? Okay. Saya nak kamu nampak ring tu. Okay. Next. Kita cuba selesaikan dulu yang pendek. Kita cuba selesaikan dulu yang tak banyak cerita. So, kita selesaikan karbon nombor 2 dulu. Alright, kita selesaikan karbon nombor 2 dulu. Karbon nombor 2 ada OH. Karbon nombor 2 ada OH. So, saya pun tengok karbon nombor 2 kat mana? Karbon nombor 2 kat sini, pegang OH. Setuju? Siapa lagi pegang OH? Nombor 3. Karbon nombor 3 pun sama. Tarik naik atas, letak OH. Selesai. Okay. Next. Karbon nombor 4. Kalau kamu tengok. Karbon nombor 4. Okay. Dia sekarang tak cukup ikatan tau. Kalau kamu tengok struktur saya ada salah ni. Okay. Ada orang tak cukup ikatan. Perasan tak? Dia tak cukup ikatan. Dia tak cukup ikatan. Kan? Alright. Dan karbon ni pun tak cukup. Karbon ni, karbon nombor 4 baru 3. Sebab oksigen tu adalah double bond O. Soalan saya salah. Saya salah. Okay? Bukan kamu salah. So, lengkapkan dia. Bermakna kat karbon nombor 4, dia adalah double bond O. Okay? Selesai setakat ni? Okay, dah. Dan kita bergerak ke yang paling panjang lah. Paling panjang kita karbon nombor 1. So, kita tengok karbon nombor 1. Karbon nombor 1 sambung kepada C. C pertama sambung kepada C. C pertama. Ni adalah C pertama kita. C ni pegang OH. C ni ada pegang OH. So, C ini turun ke bawah, pegang OH. Tak habis lagi. Sebab ada lagi satu C. Sambung lagi kat belakang. Ada lagi C. So, kita pun sambung lagi ke belakang, ada C. Dan sekali lagi, C ni pun pegang OH. Setuju ke dengan apa yang kita buat? Boleh ikut? Alright. Kena buat sebab saya tak pernah lagi ajar budak organik online. Sebelum ni, thank God, saya lepas pun sikit je kita belajar online organik.
most of the time kita belajar face to face. Organik ni memang kena belajar face to face kalau boleh, sebab saya boleh nampak kamu lukis ke tak, kamu tinggal tak hidrogen kamu, supaya aku boleh ketuk jari hang terus dan supaya hang rasa sakit tu dan supaya hang boleh ingat. Sebab sekarang tangan aku tak boleh sampai kat tangan hang. Tu cerita dia. You don't feel the pain, so you don't remember. Alright, manusia ni memang kadang-kadang perangai teruk. Kadang-kadang you all akan selalu kata, kenapalah cikgu nak garang-garang. Cikgu tak garang, hang pun tak ingat. Cikgu yang pun ingat sekarang, cikgu yang siapa? Cikgu yang denda. Saya ingat cikgu yang denda aku satu sebab saya selalu kena denda lah. Alright. Nakal kan dulu? Teruk benar perangai. Okay. Next kita nak bergerak kepada condense. Condense ni kena tengok betul-betul. Alright. Condense ni saya nak kamu tengok betul-betul sikit. Sebab sebelum ni condense, saya kata kita akan group everything. Okay. Kita akan group everything yang single bond. Betul? Kita akan kumpulkan semua yang single bond tu supaya saya tak nak nampak single bond tu. Betul? Alright. Sayang, kecuali cyclic. Kecuali cyclic, kita boleh tunjuk kecuali cyclic, kita boleh tunjuk dia adalah single bond. Sebab kita tak boleh putuskan cyclic tu. So sama, soalan ni saya masih nak bermula dengan cyclic saya. Sama juga, saya nak bermula dengan cyclic saya. Macam mana saya nak tulis cyclic saya? Tengok Kita akan bermula dengan carbon nombor, saya nak mula dengan carbon nombor 2 boleh? Carbon nombor 2 lah. Okay, saya nak mula dengan carbon nombor 2 ni adalah C2. Okay, carbon nombor 2 saya, kita akan tulis CH bracket OH. Okay, saya nak tunjuk datang mana CH dengan OH tu. Nampak tak carbon nombor 2? Pegang H, pegang OH. Betul? Kita condensekan dia. Masih condense. Selesai carbon nombor 2. Next, kita sambung carbon nombor 2 kepada carbon nombor 3. Kita sambung carbon nombor 2 kepada carbon nombor 3. Nampak tak dia sambung dengan single line? Single bond. So, saya akan tunjuk dia bersambung dengan carbon OH. Dan kita terpaksa tunjuk single bond ni. Saya akan bagi tahu kenapa kita terpaksa tunjuk nanti. Okay, sebab kita nak kekalkan cyclic tu. Ni carbon nombor 2, ni carbon nombor 3. Okay. Next, kita bergerak ke carbon nombor 4. Okay. Next, kita bergerak ke carbon nombor 4. Sama. Kalau cyclic, kita boleh tunjuk ikatan. Ikatan single bond dalam cyclic kita boleh tunjuk. Ingat yang tu. Jangan putuskan ikatan saya. Bermakna ikatan ni kita boleh tunjuk. So, saya ada carbon nombor 4 perang C double bond O. Ni adalah carbon nombor 4. Okay. So, semua ikatan dalam cyclic 1, 2, 3, 4, 3. Alright. Semua ikatan dalam cyclic yang teacher merahkan ni, yang ni kita boleh tunjuk. So, samalah juga dengan oksigen ini. Dah. Selepas oksigen, kita masih ada satu carbon. Carbon pegang CH. Carbon pertama. Alright, carbon pertama kita. Dan saya nak lengkapkan dulu cyclic saya. Nampak tak cyclic kita sekarang? What I'm trying to show you sayang, cyclic kena remain cyclic. Sebab kita tak buat reaction. Tolong jangan putuskan rantai kamu. Kalau dia cyclic, dia kena kekal cyclic. So, satu-satunya tempat yang kita boleh tunjuk single bond dalam condense adalah cyclic. Faham? Dan don't worry. Kalau sekarang rasa susah dah, sayang, inilah yang paling susah. Tak ada benda lain lagi susah dah. Okay, inilah yang paling susah. Alright? Dan kita dah selesai carbon CH, carbon pertama ni. So, dia bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan CHOH. So, dia bersambung dengan CH. Remember the bracket? Kenapa kena bracket? Sebab OH ni C punya. Nampak? Sebab OH ni C punya. So, make sure ada bracket. Satu lagi. Apa lagi?
Next, bersambung lagi. Kita jumpa lagi CH2, OH. Nampak? Kita jumpa CH2, OH. So, sama juga, teacher ada CH2, bracket, OH. Tutup bracket. Class, are we together? Bila kita condense, kita masih condensekan semua ni. Oh, lupa satu bracket. Alright, bila condense, kita condensekan semua ni. Kita masih condensekan dia. Kita masih condensekan dia. Tapi, kita tak boleh nak hilangkan single bond yang duduk dalam ring. Single bond yang duduk dalam cyclic kena ada. Itu je yang saya nak tunjuk. And one last thing. Saya nak kamu tengok jawapan kamu. Saya nak make sure semua cyclic kekal. Nampak? Semua cyclic kekal. Alright? The cyclic kekal. Make sense? Boleh? Kenapa cyclic kena kekal? Tak ada reaction. Tak ada perubahan. Kita salin balik je. So cyclic yang ada dari awal kena ada. Dan cyclic je kot saya rasa paling susah. Yang lain tak ada apa. Yang lain hang tulis je. Tak ada apa. Isu dia tak banyak. Hang tulis. Bracket guna tu je lah. Alright. Cyclic je yang akan kamu pening sikit. Okay? Boleh? Alright. Senang eh? Alright. Next. Di skeletal. Apa yang susah kat skeletal? Kira 1, 2, 3, 4. Tu je yang susah. Bila soalan bermula dengan skeletal, isu kat skeletal dia adalah karbon dengan hidrogen kita tak nampak. Karbon saya tak risau sebab kamu akan nampak. Ni karbon teacher. Ni karbon, ni karbon, ni karbon, ni karbon, ni karbon, ni karbon. Kita nampak. Tapi isu dia adalah hidrogen. So tolong kira betul-betul setiap satu karbon ni ada berapa hidrogen. Biasa kalau dari skeletal, budak nak lukis expanded atau dari skeletal budak nak masuk condense pun boleh. Saya akan suruh kamu, saya akan suruh student conteng terus kat skeletal tu. Jangan kira kat luar, kira terus kat dia. Ambil pen, pensel, conteng terus. Karbon pertama ni katakan, dia dah pegang satu ikatan. So dia ada 3H lagi betul. Conteng terus. Soalan tu aku punya. Hang dah bayar dah soalan tu. Guna je lah. Jangan kira kat luar. Okay, tu cara saya akan buat. So saya akan buat dan saya akan kira terus. Yang ni kena 2. Karbon seterusnya berapa? 1. Thank you Kamarul. Karbon seterusnya Syahir. Karbon ni? Berapa H? 2. 2H. Okay. Next. Nurin. Karbon seterusnya? 3. 3. Alright. Last. Karbon atas. Ain? 1. 1. Setuju kelas? Dah conteng atas skeletal yang soalan bagi. Dah conteng atas tu, baru kita lukis. Then, your life will be much easier. Kamu baru lukis, tak payah fikir dah. Sebab bila kamu dah conteng, kamu tak payah fikir sungguh. Kamu memang, orang kata salin tu memang salin sungguh. Salin betul-betul. Tu je kamu buat. C, H. Naik ke atas ada C, jumpa double bond O, ada H. Sambung pula ada C, 2H. Memang salin je. Tak payah fikir dah berapa H sebab kamu dah kira tadi. Nampak? Okay, senang. Kat skeletal, budak selalu tak suka skeletal. Saya suka skeletal. Sebab dia nampak simple, dia tak payah rimas, dia tak payah banyak. Kalau kamu compare, skeletal lagi senang berbanding dengan condense. Condense lagi susah sebab condense dia dapatkan dia. Dia guna bracket. Betul. Kat sini, dia hanya hilangkan karbon je. So kat sini, jujur lah. Kalau soalan ni, saya boleh terus bergerak ke condense. Tak percaya, kita tengok Karbon pertama, 3 hidrogen lagi. So kamu dah conteng dah, ada 3 hidrogen lagi. So karbon ni, ada berapa? Tunjuk jari je pun. 2. Thank you. Alright, karbon ni. 2. Thank you. Karbon ni. 2. Alright. Karbon ni. Oh, tahu pun 1. Ingatkan nak bagi jawapan 2 juga. Alright. Kat sini 3. Hampa ni memang tahu kan Miso memang teruk pangai. Duk try je. Duk cari peluang nak try hamba. Teruk gila. So,
bila kamu dah buat macam ni, kita boleh bergerak terus kat condense tau kalau soalan minta. Kita dah nampak CH3 pertama. So saya pun tulis CH3. Okay. Dan sayang, kenapa saya bagi soalan ni? Nampak tak O ni bersambung? Okay. Soalan saya, kena ada bracket tak atas O tu? Alright, atas O tu kena ada bracket tak? Tak payah dah, sebab memang dia sambung. Betul? Lepas tu, CH tu sambung. Lepas tu selepas CH tu dah bergerak sampai sini dah. Sambung ke carbon ni. Carbon ni pegang apa? Pegang CH. So saya pun tulis CH. Nampak tak? Dia ada bawah. Nampak tak dia ada bawah? So yang ni kena ada bracket. Alright, yang ni bracket. Bracket apa? CH2, CH3. Nampak? Alright, yang ni adalah bracket kat bawah. Selesai. Selesai yang ni. Dan bergerak terus lagi. Bergerak terus jumpa apa? Jumpa CH2 lagi. CH2 ada apa? OH. Nampak? So, adakah wajib kita expand setiap kali? Bila nak expand? Tak nampak, kita kembang. Dah nampak, tak payah kembang. Bila nak expand, tak confident lah apa yang saya tulis ni betul ke tak. Kita kembangkan dia. The moment kamu tak confident, kita kembangkan dia. Conteng, tak ada masalah. Weh, conteng expand tu tak sampai 10 saat. Tapi at least kamu boleh make sure kamu betul. Betul? Alright, itu cara dia. Nampak? Senang? Okay, sangat senang. Alright. So, next kita nak masuk, yang ni pun sangat senang. Classification of carbon. Just one little thing when we talk about classification of carbon, dia ada satu sahaja requirement. Dia ada satu je requirement, dia hanya boleh buat untuk sp3 hybridized carbon atom. Apa maksud sp3 hybridized carbon atom? sp3 hybridized carbon atom adalah carbon yang pegang 4 single bond. sp3 hybridized carbon adalah carbon yang pegang 4 single bond. Bukan 4 ikatan tau, 4 single bond. Hanya carbon ini yang kita boleh classify. Bermakna carbon yang pegang double bond C, carbon yang pegang triple bond C, carbon yang pegang double bond O, carbon pegang double bond N, carbon pegang triple bond N. Sayang, saya nampak je carbon double bond, triple bond, semua kita tak boleh classify. Semua kita tak boleh classify. Okay? Alright? Maknanya. Okay. Yang ni saya nak tunjuk sikit sebab yang ni sebab ada budak salah faham. Salah saya sebab saya bagi nota saya macam tu. Bila saya kata dia primary, secondary, tertiary, kita ada 3 kelas. Primary, secondary, tertiary, quaternary. Betul? Contoh, yang ni adalah example tau. Tapi budak salah faham, dia ingatkan CH3 sahaja dikira. Oh, tidak. Bila saya kata dia primary, bermakna carbon ini pegang 4 ikatan. Salah satu ikatan terlekat pada C. Saya nak classify dia. So, saya kata dia primary lah. Alright, kita nak classify dia, kita tengok kat dia je. Orang lain, carbon bawah ni pegang apa? Pegang C double bond O ke? Pegang CH3 ke? Pegang C10 ke? Kita tak kisah. Alright, so jangan tertipu dengan CH3 yang saya bagi sebagai contoh tu. Lain kali aku tak tahu aku nak bagi contoh macam mana dah. Alright, jangan tertipu. Dia tak hanya bergantung pada CH3, faham? Sama juga dengan secondary. Bila saya kata secondary, saya nak tengok carbon ni. Carbon ni kita cari 4 ikatan dia. So 4 ikatan kena ada 2 duduk kat C. So dia adalah secondary. Tapi carbon 2 ni pegang apa? Carbon 2 ni pegang double bond O, pegang CH3. Carbon ni pegang C, sambung C, dia sambung C. Saya tak kisah. Sebab apa saya tak kisah? Sebab saya bukan nak tengok dia. Saya nak tengok dia je. Nampak? Kita hanya fokus pada carbon yang kita nak classify. Carbon lain pegang apa? Saya tak kisah. Kita hanya perlu check 4 ikatan, berapa yang kena kat C. 1 kena kat C, primary. 2 kena kat C, secondary. 3 kena kat C, tertiary. Itu sahaja. Faham? Okay. So, saya nak guna balik lukisan kita tadi. So, yang ni, what class?
Secondary. Jadi secondary. Okay. This one, what class? Primary. Primary. This one, what class? Secondary. Primary. Dania kata secondary, primary. 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 Dania kata primary. Setuju? Dia ada double bond. Dia ada double bond. Boleh classify? Tak boleh. Thank you. Okay, kita tak boleh classify. Alright. Sama juga dengan saya nak padam sikit yang ni. Kita nak guna yang skeletal pula. Kita tengok carbon ni. Secondary. Secondary. Najwa setuju. Yang lain? Semua setuju secondary? Primary. Zaman kata primary. Primary. Primary ke secondary? Primary. Primary. Kita boleh classify. Sebab apa? Sebab dia masih pegang 4 ikatan single bond. 1, 2 lagi hidrogen, betul? Alright? So, dia ada 2 ikatan yang tak pegang hidrogen. Tapi 1 tu pegang oksigen. 1 je pegang carbon. So, dia tetap adalah primary. Walaupun dia duduk kat tengah-tengah. Okay? Next, carbon ni. Secondary. Tertiary. Thank you Nurin, jari anda. Tertiary. Betul? Dia adalah tertiary. Sebab apa? Carbon, carbon, carbon. Nampak? Senang? Boleh? Dan good news and bad news adalah benda ni jangan lupa. Saya akan tanya sampai hujung SEM. Suka hati akulah aku nak tanya bila masa, struktur mana, tiba-tiba siapa kena. Faham? Satu je kamu kena ingat pasal classification. Classification tak susah. Awak tak nampak ke? 1 carbon ke 2 carbon tak boleh kira? 1, 2, 3, 4. Boleh kira kan? Satu je sayang. Make sure requirement ini dipenuhi. Dia hanya boleh classify sp3 carbon. Kita hanya boleh classify 4 single bond carbon. Dengan kata lain, kalau saya jumpa structure like this. Katakanlah saya jumpa structure like this. Okay? Carbon yang saya tak tengok, saya akan pangkal dulu carbon yang saya tak tengok. Ni saya tak tengok dah. Ni saya tak tengok dah. Ni saya tak tengok dah. Semua ni saya tak tengok dah. Setuju? Alright? So, jangan ingat, oh soalan panjangnya Miss Wong, susahnya soalan. Soalan panjang, tapi adakah kita classify semua benda? Tak. Sama juga, ada structure macam ni. Wah, structure besarnya. Tapi kita cuba tengok berapa je yang kita kira. Ni kita tak tengok dah. Ni kita tak tengok dah. Tak tengok, tak tengok, tak tengok, tak tengok, tak tengok, tak tengok. Ni pun tak tengok. Betul? Separuh dah sayang kita tak tengok. See that? Realize? So, jangan lupa double bond kita tak tengok dan double bond tu tak tengok adalah tak kisah double bond atau triple bond. Tak kisah pegang apa. The moment kita nampak dia lebih satu line sayang, tutup mata tak payah tengok. Okay? So this one, what class? Tertiary. Tertiary. Nazim kata tertiary, Yaman kata tertiary lagi. Setuju? Setuju? Alia nampak boring. So Alia, next. Alia? Saya tak ada suara, Miss. Secondary. Secondary. Kelas 7? Primary. Kawan-kawan kamu tak setuju Tengok betul-betul. Liza? Primary. Primary, setuju kelas? Nampak? Susah ke senang? Boleh buat ke tak boleh buat? Jangan buat careless je. Okay? And cuba fahamkan benda yang saya ajar hari ni. Esok kita akan masuk kepada functional group. Kita ada semua functional group ni.
make sure ada jadual functional group tu dengan kamu, make sure ada highlighter kalau boleh ataupun pen yang color lain. Kita akan tengok teknik menjawab. Okay, kita akan teknik menjawab pada functional group dengan homologous series. Nota memang tak ada, cuma kita nak tengok macam mana nak jawab soalan. Okay, macam mana nak jawab soalan. And then baca sikit lah nota tu, make sure ada. And kita akan masuk esok sehingga isomerism. Saya rasa kita boleh masuk sampai isomerism. So tengok sikit lah. Alright, tengok sikit isomerism, constitutional. Apa tu positional isomerism, apa tu chain isomerism, apa tu functional group isomerism. Tengok sikit yang ni. Okay. Dan hari Jumaat petang kita nak buat kelas sikit untuk habiskan 4.4. Alright. Dan saya nak bincang, saya nak bagi assignment yang 15% tu. Alright. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it. Cuba hadamkan apa yang kita belajar. Benda sangat simple, basic je. And I'll see you again on tomorrow for more things, more interesting things. Okay, ada soalan apa-apa hari ni cuba settlekan. Alia, fahamkan classification. You will be the first to answer tomorrow. Thank you. Alright, have a good day guys. Take care. Thank you, Miss.